Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hairul Nizam. Kami berdua, Haris Amin bin Razak A174249 dan rakan saya Muhammad Faizal bin Mazan A176228. Pada hari ini kami akan membentangkan artikel kajian yang bertajuk Penswastaan Institusi Zakat dan Kesannya Terhadap Pembayaran Secara Formal di Malaysia. Pengenalan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipatuhi oleh umat Islam dan melaksanakannya apabila telah cukup syarat-syaratnya. Tujuan pensyariatan zakat adalah terhadap oleh Allah SWT terhadap hamba-hambanya adalah untuk mensucikan harta dan diri mereka. Tujuan ini dapat dirumuskan dalam surah Ar-Ra'du ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru wa farihu bil hayati dunya wa man hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Yang bermaksud Allah mencukupkan rezeki bagi orang yang dikehendakinya dan ia juga menyempitkannya, dan mereka yang ingkar bergembira dengan kehidupan dunia, sedang kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang kecil dan tidak kekal berbanding dengan kesenangan di akhirat. Harta manusia bukanlah milik mutlak manusia, tapi ianya ialah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah. Oleh yang demikian, harta yang manusia diberikan itu hendaklah dikeluarkan zakat. Zakat terdapat dalam pelbagai bentuk, antaranya ialah zakat pendapatan, zakat pertanian, zakat emas dan logam dan sebagainya. Oleh yang di Malaysia, terdapat pelbagai institusi formal yang bertanggungjawab untuk mengurus zakat yang dikenali sebagai Pusat Pengeluaran Zakat PPZ di bawah kendalian Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Apabila pelbagai pusat pengurusan zakat wujud, maka wujudlah juga perbezaan dari segi pengurusan dan pentadbiran dari segi pungutan dan agihan zakat. Ini menyebabkan peranan institusi zakat kurang terselah dan tidak meyakinkan orang ramai disebabkan oleh jumlah kutipan zakat yang dikatakan sedikit, akan tetapi mempunyai bilangan penerima yang layak dalam konteks yang ramai. Jika dapat dirumuskan pelbagai faktor yang menyebabkan kutipan zakat ini kurang, di sini saya akan menyimpulkan dua faktor. Yang pertama, ketidakpatuhan setengah individu untuk membayar zakat. Yang kedua, pembayar zakat lebih cenderung bayar terus kepada asnaf tanpa melalui institusi formal seperti pusat pengurusan zakat. Okey, seterusnya. Bagi menyelesaikan masalah kekurangan kutipan zakat, oleh yang demikian, Pusat Pengurusan Zakat perlu mengambil tindakan ini dengan sebaik mungkin. Yang pertama, dengan peningkatan kesedaran individu membayar zakat melalui program kesedaran seperti mengadakan seminar berkaitan zakat, ceramah tentang pentingnya membayar zakat, edaran naskah berkaitan zakat dan sebagainya. Yang kedua, melalui penswastaan institusi pengurutan dan agihan zakat industri. Sebagai contoh, di Selangor, penswastaan zakat telah dilakukan dikenali sebagai Lembaga Zakat Selangor, manakala di wilayah Persekutuan dikenali sebagai Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Persekutuan. Terus. Okey, baiklah. Dari segi permasalahan kajian pula,
persoalan dalam pengurusan zakat pada masa sekarang berkaitan dengan masalah bosoran, iaitu masih terdapat individu yang enggan membayar zakat kepada institusi formal. Amalan pembayaran zakat yang tidak melalui institusi formal akan menimbulkan persaingan kepada institusi formal untuk yang pertama, menarik lebih ramai pembayar zakat secara berpusat. Yang kedua, meningkatkan jumlah kutipan zakat. Dan yang ketiga, mengagihkan kutipan zakat dengan lebih berkesan dan telus. Menurut kajian ini juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang ramai membayar zakat kepada institusi tidak formal. Yang pertama adalah kerana pengurusan institusi formal tidak cekap. Yang kedua ialah berlakunya pecah amanah. Dan yang ketiga adalah agihan tidak betul dan sebagainya. Dalam mempertingkatkan lagi pengurusan zakat, maka institusi zakat telah melantik atau menubuhkan anak-anak syarikat yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus mengenai kutipan dan agihan zakat. Sebagai contoh, Lembaga Zakat Selangor adalah anak syarikat di bawah seliaan Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Okay, hasil kajian. Setelah dilakukan kajian terhadap 6 negeri terpilih, maka di sini simpulkan beberapa data. Okay, bagi jadual pertama menunjukkan kekerapan kepatuhan membayar zakat secara formal. Secara majoritinya, rata-rata masyarakat membayar terus zakat kepada institusi formal yang mencatatkan peratusan sebanyak 89.5%. Manakala bagi mereka yang lebih bergemar membayar zakat secara terus, itu tidak formal, seramai 79 orang yang meliputi sebanyak 10.5%. Walaupun begitu, mengikut jadual 2 keputusan sikap puas hati individu terhadap pengurusan zakat, rata-rata mereka memberikan maklum balas tidak berpuas hati terhadap layanan yang diberikan oleh Pusat Pengenalan Zakat. Ini mencatatkan seramai 430 orang responden yang meliputi 57.10% daripada responden menyatakan mereka tidak berpuas hati dengan layanan ataupun perkhidmatan yang diberikan oleh Pusat Pengenalan Zakat itu sendiri. Seterusnya. Bagi jadual 3 ini merekodkan bagi hasil keputusan Ridgely Logistik Binomial. Jadual ini menunjukkan keputusan yang diperoleh bagi kesemua penerima ubah yang digunakan seperti jantina, umur, taraf perkahwinan, pengetahuan agama, pendidikan, pekerja, jenis pekerjaan, pendapatan, bilangan tanggungan, perbelanjaan, kepuashatian terhadap agihan zakat. Berdasarkan jadual tersebut, hanya 2 pembeli ubah yang signifikan, iaitu pembeli ubah umur dan puas hati agihan zakat. Pembeli ubah umur berhubungan secara negatif dengan kepatuhan tersebut dan sebaliknya bagi pembeli ubah puas hati agihan zakat iaitu berhubungan secara positif oleh institusi zakat amat signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan bayar zakat secara formal. Selain daripada pembeli ubah umur dan keputusan agihan zakat, semua pembeli ubah tersebut tidak signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan bayar zakat melalui formal bagi 6 negara yang dikaji. Dalam erti kata lain, pembeli ubah tersebut tidak memberi kesan pada kepatuhan membayar zakat secara formal.
di Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Pulau Pinang. Seterusnya. Okey, baiklah. Dari segi implikasi dasar pula, kajian ini membuktikan bahawa perasaan puas hati terhadap pengurusan dan agihan pusat zakat berhubung secara positif ataupun berhubung secara langsung dan signifikan terhadap pembayaran zakat kepada institusi formal. Hubungan ini menerangkan kepada kita bahawa sekiranya tahap kepuasan individu Islam terhadap agihan zakat yang dilakukan oleh institusi formal, maka akan wujudnya kemungkinan yang tinggi bahawa individu tersebut akan membayar zakat kepada institusi formal. Baiklah. Ini seterusnya akan meningkatkan lagi jumlah kutipan zakat yang sedia ada pada setiap tahun. Antara faktor penting dalam mempengaruhi individu tersebut untuk membayar zakat kepada institusi formal adalah yang pertama, ketulusan institusi formal itu sendiri. Yang kedua adalah amanah dan yang ketiga adalah kecekapan dalam pengurusan agihan zakat. Faktor inilah yang dikatakan sebagai nama baik ataupun goodwill. Sekiranya tingkat tahap kecekapan pengurusan zakat lemah, maka akan semakin berkuranglah individu yang akan membayar zakat kepada institusi formal. Okey, baiklah. Kebanyakan individu yang membayar zakat secara tidak formal hanya menumpukan kepada dua asnaf sahaja, iaitu golongan fakir dan miskin. Namun mengabaikan lagi 6 asnaf lain yang terdiri daripada amil, mu'alaf, hamba, orang yang berhutang, fisabilillah dan musafir. Dengan itu, implikasi penting dari kajian ini adalah untuk menarik lebih ramai individu Islam membayar zakat menerusi institusi formal ataupun pusat zakat yang telah pun dilantik oleh Majlis Agama Islam. Dengan ini, institusi zakat perlulah mengambil tindakan segera agar individu tersebut yakin dan berpuas hati dengan pengurusan agihan zakat. Okey, baik. Salah satu usaha dalam mempertingkatkan kecekapan pengurusan zakat ini adalah dengan melakukan program penswastaan, iaitu Majlis Agama menyerahkan kuasa mengutip dan mengagih zakat kepada pihak tertentu. Sebagai contoh, Majlis Agama Islam Selangor ataupun MAIS menyerahkan kuasa mengutip dan mengagih zakat kepada Lembaga Zakat Selangor. Okey, baiklah. Kesimpulan daripada artikel kajian ini adalah kajian ini membuktikan kepada kita faktor utama dalam mempengaruhi individu membayar zakat secara formal adalah mengenai kepuasan tentang agihan dan kecekapan pengurusan zakat. Ekoran ini, pihak institusi zakat khususnya anak syarikat yang dipertanggungjawabkan dalam hal urusan zakat ini perlu sentiasa memperbaiki tahap perkhidmatan mereka. Okey, hasil kajian juga membuktikan kepada kita bahawa perasaan puas hati terhadap pengurusan pusat zakat berkait secara positif ataupun berhubung secara langsung terhadap pembayaran zakat kepada institusi formal. Jadi ini bermakna bahawa perasaan puas hati memainkan peranan penting dalam menentukan tempat di mana bayaran zakat perlu dibuat oleh individu. Kajian ini juga menjelaskan kepada kita bahawa terdapat beberapa cadangan untuk meningkatkan kecekapan institusi zakat seperti penubuhan Luzam ataupun Lembaga Urusan Zakat Malaysia seperti yang telah dicadangkan oleh Pusat Zakat Wilayah Persekutuan. Maka jelaslah kepada kita bahawa pihak institusi zakat juga perlu meningkatkan usaha dalam memastikan pengurusan institusi zakat adalah cekap dan bukan sahaja daripada aspek kutipan, malah juga daripada segi aspek agihan. Okey, baik. Maka dengan ini tamatlah perbentangan kami berdua pada bagi artikel kajian ini yang bertajuk Penswastaan Institusi Zakat dan Kesannya terhadap Pembayaran secara formal di Malaysia. Dengan itu saya ucapkan sekian terima kasih Dr. Hairul Nizam.
Saya Dr.